Jadi bila kita kata kesimpulan ni tadi kamu tulis graf kamu yang kamu dapat hubungan dia macam mana. Patutnya kamu dapat graf berkadar langsung kan. Jadi daripada kamu apa yang kamu plotkan tu kamu tulis. B kuasa 2 adalah itu. Kamu tulis lah. Lepas tu kalau betul kamu tulis kamu punya hipotesis tu diterima. Faham? Okay. Jadi kita nak tengok pula second part dia. Kalau tadi tu dia tanya kamu hubungan antara daya memusat dengan V kan, dengan laju kan. Jadi sekarang apakah hubungan antara daya memusat dengan radius? Songsang. Songsang sebab apa? Sebab semakin bertambah R semakin berkurang daya. Betul. Jadi dia macam graviti kita hari tu kan. Semakin jauh dia daripada bumi, semakin kecil nilai graviti dia kan. Jadi ataupun semakin kecil R kita, semakin besar kita punya daya graviti. Sama juga untuk daya memusat ni. Semakin besar radius ni, semakin kecil daya memusat ni. Jadi macam mana kita nak relate ni dengan planet kita? Jadi kalau kita ada satellite, kan, kata kita nak launchkan satellite kita, jika satellite tu berada dekat dengan permukaan bumi, daya memusat yang bertindak ke atasnya besar. Jadi kalau kata dia dekat, daya graviti tu besar, maknanya daya memusat lah. Daya graviti tu daya memusat lah. Sebab dia tarik objek tu ke arah bumi kan. Jadi kalau kata kita nak launchkan satelit kita pada jarak yang dekat, kita kena launch pada laju yang lebih tinggi baru dia dapat orbit dalam satu bulatan. Faham tak? Kalau tidak, dia akan ditarik dan dilanggar bumi. Yang tu yang simulasi yang ada dalam buku teks kamu, yang gambar ni. Ada tak kamu tengok video yang Putra itu? Cikgu lupa nak tunjuk kamu simulasi dia. Jadi yang ni idea Newton. Boleh idea Newton. Mana? Cikgu buka simulasi dia. Ada tak? Ni Newton's Cannon. Jadi Newton ni dia bagi teori je sebab dia tak boleh nak buat eksperimen ni dengan satelit dulu kan. Jadi teori dia macam ni. Kalau kita ada satu meriam, kita letak dia pada satu bukit, lepas tu kita tembak meriam tu. Jadi meriam tu akan bergerak secara linear dulu kan. Tapi apa jadi lepas tu? Jatuh. Dia akan jatuh sebab dia ditarik oleh graviti tu, daya memusat kita tu. Boleh? Jadi macam mana kita nak bagi dia orbit bumi, kita kena tembak meriam kita dengan hal laju awal yang lebih besar. Jadi kalau kita naikkan jadi 4,300 kita tembak. Nampak tak? Dia pergi jauh sikit. Jadi kalau kata kita nak dia orbit bumi, maknanya kita kena tembak dia lagi kuat. Jadi kata kita tembak 5,800 cukup tak? Yang ni dia dah pergi jauh dah, tak cukup lagi tu. Maknanya kena laju lagi dia tu. Nampak tak? Laju ni dalam 7,000 kita try. Sikit lagi. 7,000. Jadi kalau 7,500. Dia kata kalau ni boleh kot cikgu rasa. Jadi bila kita tembak dia dengan hal laju linear yang cukup tinggi, objek kita tu akan orbit bumi sebab kita punya daya memusat tu penyebab dia ingat tak kenapa dia sebab dia kena balik kat dia. Sebab dia nampak dia jadi satu pusingan, meriam tu datang langgar balik kat belakang kepala dia. Yang ni teori Newton lah. Jadi satelit macam tu jugalah. Kalau kita nak launch satelit tu, kita kena launch dengan hal laju yang cukup supaya dia orbit bumi. Kalau kita launch terlebih laju, dia akan terlepas daripada orbit bumi tu. Dia akan keluar. Kalau laju sangat dia tak pusing bumi lah. Yang ni dia pusing juga. Tapi lambat nak sampai. Tapi kalau laju sangat terkeluar, tapi kalau dekat sangat dia jatuh. Kan? Dia kena balance antara semua tu baru dia boleh orbit bumi tu. Alright. Okay. Jadi yang ni gambar ni samalah, dia cerita objek yang dilancarkan dengan laju linear yang rendah akan mengikuti lintasan 1 dan tiba di bumi di Q. Objek yang dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi akan mengikuti lintasan 2 yang membulat mengelilingi bumi. Objek itu tidak akan kembali semula ke bumi. Maknanya dia jatuh dalam lengkungan bumi ni kan, jadi dekat orbit bumi tu maksudnya dia tak jatuh ke bumi. Tapi lama-lama satelit ni sebab kat angkasa tu dia tak ada rintangan udara kan.
Tapi dia ada macam habuk-habuk. Wah, ada banyak barang-barang habuk-habuk tu dia akan menyebabkan satelit kamu makin lama makin slow. Jadi kalau dia terlebih slow sangat dia akan jatuh balik kat bumi. Jadi ada je satelit yang di launch kan jatuh balik ke bumi. Okay. Jadi ini soalan untuk kamu. Kalau kita ada sebuah objek, kita nak cari berapakah laju. Jika sebuah objek dilancarkan dari permukaan bumi, berapakah laju linear yang perlu dicapai untuk membolehkannya mengelilingi bumi? Tadi kita dah tahu kan 7,000 lebih, tapi macam mana kita nak tahu tepat? Boleh tak kita pakai formula yang kita ada ni? Boleh tak kita pakai dua formula ni, kamu rasa? Untuk cari V yang bolehkan dia orbit bumi. V apa? Macam mana nak cari tu? Apa kita boleh buat dengan dua equation ni? Sama tak F ni dengan F ni? Gabung. Sama kan? Jadi kita boleh gabungkan. Jadi kalau daya memusat tu sama dengan daya tindakan graviti kat atas objek tu akan mengorbit kita punya bumi. Faham tak? Jadi dua ni sama. Jadi kita boleh gabungkan dua formula ni. Jadi mv kuasa 2 over r sama dengan g m1 m2 over r squared tu. Kita tulis kat sini. Jadi mv kuasa 2 over r sama dengan g m1 m2 over r kuasa 2. Okay, jadi kalau yang ni berkaitan dengan bumi, maknanya m1 ni apa? M1 ni bumi kan? Bumi kan? Jadi kita boleh tukar dia jadi huruf M lah. Sebab dia pemalar lah, kita anggap bumi tu jisim ni kita dah tahu. Okay, jadi M2 ni jadi M objek yang kita nak lancar ni kan. Jadi yang ni pun objek juga kan. Jadi sebab bila kita rotate benda, yang kita rotate tu yang M tu kan. Jadi ni M ni dengan M2 ni adalah benda yang sama. Faham tak? Jadi kita bagi sama, kita tukar simbol dia jadi M kecil. Jadi kita ubah sikit rupa formula kita. Jadi yang ni belah sini tak kacau. Okay, belah sini kita ubahkan M ni jadi M besar. M besar tu maksudnya dia jisim bumi. Okay, M bumi. Jisim bumi. Berapa jisim bumi hari tu? Siapa ada data ni? 6 kali 10 kuasa 24. 6 kali 10 kuasa 24 kg. Alright, jadi ini GM, lagi kita ganti. Ini M kecil over R kuasa 2. Okay, jadi M dengan M ni sama kan? Jadi kita boleh potong dia, nampak? Jadi bila kita potong dia, dia bagi kita maklumat yang kalau kita nak rotate objek sekeliling bumi, jisim dia ni tak penting. Dia boleh jadi jisim apa-apa pun asalkan halaju dia halaju yang tu kita boleh orbitkan dia. Alright. Jadi yang ni bila kita dah potong M ni, kita dapat V kuasa 2 over R. Yang ni GM over R kuasa 2. Bila kita pindah R kecil ni pergi sana, apa jadi dengan R kuasa 2 ni? Tinggal R. Dia tinggal satu je kan? Sebab bila kita pindah yang ni dia bahagi. Jadi bila kita pindah sana dia jadi duduk atas kan? Jadi dia akan potong dengan R bawah ni. Jadi belah sini dia jadi GM over R. Last kali kita buat apa? Kita pindahkan kuasa 2 ni jadi apa? Punca kuasa. Punca kuasa. Okey, punca kuasa. Alright. Jadi yang ni kita dapat satu formula dah. Jadi yang ni halaju satu objek tu yang kita perlu kalau kita nak objek tu mengorbit satu lagi planet. Yang ni kalau kata bumi, kita buat bumi punya lah. Alright, jadi kalau kita nak jawab soalan yang ni, kita kena isi maklumat G dengan M dengan radius bumi ni. Berapa G? G berapa? 6 berapa itu? 67 kali 10 negatif 11. Okey, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Unit dia panjang kan? Tak apa. Kita tak tulis unit dia. Lepas tu kita punya radius bumi. Sebab yang ni dia dilancarkan daripada permukaan bumi. Jadi kita ambil radius bumi je. Kalau dia launch jauh sikit, kita kena tambah dia dengan radius bumi tu. Okey. Jadi kalau yang ni
radius bumi R sama dengan apa? Berapa radius bumi? 6.3 darab 10 kuasa 6. 6.3. 37. Oh, 37. 37. Darab 10 kuasa 6 meter. Okey. Ini masukkan semua nilai 6. ni, berapa nilai V ni? Cuba kamu cari. V. Okey. Jadi masukkan GM dengan R ni dalam equation ni. Apa yang kamu dapat? Ha. Yang ni kamu kena berhati-hati sikit tu cik kalkulator. G darab dengan jisim bumi. Tu bagi dengan radius 6.37 eksponen 6. Lepas tu last kali kamu puncakan. Berapa dapat? 7. 7.926. 7926. Betul. 7926.27. 2627. 27. Okey. 7926.27 meter per saat. Laju Jadi kalau kata dia betul-betul lancar daripada macam kata macam Meriam tadi. Kamu lancarkan daripada permukaan bumi, kamu kena lancar daripada hal laju linear 7926.27, baru kamu boleh bagi di orbit bumi. Dapat dah? Okey dah? Faham tak? Cikgu banyak lompat-lompat sikit topik lah sebab cikgu rasa susah sikit nak ajar tajuk ni. Tak tahulah cikgu rasa dia macam banyak benda yang kecil-kecil yang kamu kena link kan. Cikgu harap kamu boleh faham lah, no? Okay. Jadi kita nak jawab soalan pula. Okay, jadi kalau kita nak jawab soalan, kita kena listkan dulu formula apa yang kita ada. Faham? Kakak ni kita ada formula apa? Formula apa yang kita dah belajar sekarang? Kita ada formula F kita yang asal tu kan, F gravity tu kan, G M1 M2 over R kuasa 2. Banyak dah kita belajar formula yang tajuk ni kan. Okay, lepas tu kita ada formula baru kita, F memusat kita kan. F memusat kita apa? F sama dengan MV2. MV kuasa 2 over R. Alright, lepas tu kita ada formula V kita. V kita sama dengan punca kuasa GM per M. GM per R. Okay. Lepas tu sebelum ni kita ada V bulatan tadi kan? Apa V bulatan tadi? 2 pi 2 pi R over T. tempoh dia. Okay, jadi yang ni formula yang kamu ada. Dan satu lagi tadi kamu ada A. Siapa ingat A? A memusat. V kuasa 2 per R. V kuasa 2 per R. Okay. Jadi yang ni formula yang kamu ada. Jadi kalau dia bagi kamu soalan, mungkin melibatkan mana-mana formula tu lah. Kalau dalam bab ni. Okay. Jadi mari kita tengok soalan yang pertama ni. Bumi mengelilingi matahari dengan kelajuan 107,226 km per jam dengan purata jejari bulatan ialah 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Yang ni dia bagi jejari antara bumi tu dengan matahari tu. Ini matahari kan. Bumi. Jadi dia bagi kamu jarak ni. R dia. Jarak daripada pusat matahari ke pusat bumi tu. Yang tu R kamu.
Yang ni dia punya laju dia. Yang ni V dia. Dia kamu kena, kalau kata susah nak bayang dari tulisan, kamu kena lukis sikit lukisan. Hitungkan jisim matahari. Tiba-tiba dia nak jisim matahari. Kamu rasa kena guna formula mana? Tengok dia bagi maklumat apa. Dia bagi jisim bumi. Lepas tu dia bagi pemala kegravitian. V sama dengan punca kuasa cikgu. Ni. Mungkin boleh. Jadi kita pakai formula ni nak dapat M ni. M ni M apa? Bumi. M bumi ke M matahari? Matahari. Matahari. M matahari sebab sekarang ni bumi tengah orbit matahari. Jadi M ni adalah M matahari. Boleh kita cuba pakai formula ni. Jadi kita try jawab. Nanti kalau nanti ada jawapan kat bawah tu, nanti kamu tengok kita betul ke tidak. Jadi kita try pakai formula V sama dengan punca GM/R. Cukup tak maklumat kita ada? Jadi kita nak M ni kan. Jadi kita boleh pindah orang lain. Kamu nak pindah dulu ke kamu nak isi dulu? Kalau kata pindah pun boleh, nak isi terus pun boleh. Pindah dulu. Jadi kalau pindah dia macam tadi dia jadi apa bila pindah punca kuasa ni? Kuasa 2. Kuasa 2 kan. Jadi kuasa 2 GM/R. Lepas tu kita pindah R ni, jadi dia jadi V kuasa 2R. Sama dengan GM. M sama dengan V kuasa 2R. Bagi dengan G. bagi dengan G. Alright. Cuba kamu kira. Apa jawapan dia? Apa yang kamu dapat? Cikgu. Yang laju tu boleh ke guna KMJ? Tak boleh. Kamu kena ubah dia jadi meter. Tu je kamu kena buat. Tukar dia jadi meter. Jejari tu tak apa sebab bila kita rotate memang kita punya boleh. Rasanya jejari ni tak apa. Cuba tengok equation dia. Kamu kena tukar dia jadi meter je. Jejari tu tak apa. Jadi kalau dalam meter, daripada kilometer jadi meter, dia jadi apa? Yang ni bukan jejari, ni jam. Sorry. Confuse cikgu. Kamu kena tukar daripada kilometer per jam jadi meter per saat. Macam nak tukar? Allah. Doktor. Hari tu ada kan kita buat soalan macam tu. Macam nak tukar daripada kilometer per jam, meter per saat. Bahagi berapa? Bagi berapa? Siapa ingat? Yang ni cara paling mudah. Pakai kalkulator boleh. Kita bagi 3,600. kalau kita bagi dengan 3,600, kita kena tukar atas jadi meter dulu kan. Jadi kalau kita meter, kita kena bagi, kita tambah 3 kosong kat belakang tu. Jadi kita bagi bawah tu dengan 3,600. Ataupun kamu boleh bagi terus dengan 3.6. Kita tak payah tukar KM ni kat atas ni. Tapi yang ni yang lengkap lah. Kamu tukar jadi meter, bawah ni jam tukar jadi saat kan. Jadi dapat berapa tu? Berapa meter per saat? 29785 meter per saat. Okey. 29785. Alright, jadi kita boleh guna ni dalam formula kita. Meter per saat. Okey. Jadi M ni matahari lah. Jadi kalau formula ni, yang ni jisim planet kamu. Yang boleh menyebabkan objek berputar keliling dia dengan V. Tu cara nak baca formula ni. Jadi kamu masuk je nilai tadi.
Dah, siapa dapat dah jawapan dia? 1.995 Ha, kali 10 kuasa 30. betul. 1.995 darab 10 kuasa 30 kg. Betul. Besar. Ini maknanya kamu dah tahu lah jisim matahari. Jadi macam tu lah sebenarnya asalnya saintis ni kira jisim objek tau. Dia kira tempoh masa peredaran. Daripada situ kita tahu jisim dia. Bukan dia pakai penimbang ke apa kan. Okay, kg. Dulu-dulu kamu ada terfikir ke macam mana saintis ni tahu jisim matahari, jisim Marikh, jisim bulan? Okay, jadi rupanya dia datang daripada formula graviti ni kan. Baru kita nak belajar macam mana rupanya saintis ni kaji pasal astronomi ni. Okay, dah boleh tengok soalan seterusnya? Boleh. Boleh, okay. Okay, yang ni dia nak jisim bumi pula. Hitungkan jisim bumi jika jisim bulan ialah 7.35 darab 10 kuasa 22 kg dan bulan mengelilingi bumi dengan kelajuan 1 km per saat. Purata jejari orbit bulan ialah 3.8 darab 10 kuasa 8. Yang ni boleh pakai formula tadi ke tidak? Boleh kan? Jadi kita pakai formula tadi yang kita dah rotate kan tu. M sama dengan V kuasa 2R over G. Jadi sekarang ni M besar kita tu bumi ke bulan? Bumi. Bumi. Sebab bulan mengelilingi bumi kan. Jadi bulan tu macam satelit. Jadi M tu planet kita. Jadi M ni bumi. Jadi kita boleh dapat jisim bumi lah. Jadi M besar sama dengan V kuasa 2R over G. Kita kira kan. Jadi kamu kira berapa dapat M bumi? Cikgu kelajuan Yang ni kena tukar. Yang ni 1 km per saat kan. Jadi yang ni kita tukar. Yang ni tak payah bagi 3,600. Kita tukar je kilometer jadi saat. Jadi berapa? 1 km per saat. Berapa meter per saat? 1,000. 1,000 meter per saat. Okay. Anis dapat dah ke? Lagi. Cikgu dah lama tak nampak Umairah. Dia pergi mana? Jangan wangi. Umairah tak ada kan hari ni? Cikgu jawapan dia 5.69 kali 10 kuasa 24 ke? 5.6. Dia nak jisim kan? Berapa jawapan dia? Betul. 5 point berapa? 69 yang kamu dapat? 693. Betul. 5.69 darab 10 kuasa 24. Ni jawapan bawah ni cikgu tu bagi jawapan online. Salah. 5.69 darab 10 kuasa 24. Okey. Sama tak dengan nilai yang kamu buat? Cikgu tapi kalau ambil 2 titik perpuluhan 5.70. 5.7. Mira tu kakak ke? Tak apa. 5.69 ke 5.7 kita boleh ambil dua-dua. 5.69 darab 10 kuasa 24 kg. Jadi lebih kurang lah sebab kalau kita guna pemalas kita pakai 6 kan. Betul lah tu. Jadi kita kira tu betul. Alright. Jadi yang ni jawapan ni salah. Encik padam yang ni. Rasa ni jawapan lain. Okay.
Ni kita kira. Yang ni mungkin kena pakai formula lain. Okay, jawapan dia. Bumi mengelilingi matahari dengan halaju mala. Hitungkan halaju bumi. Yang ni dia nak apa? Laju. Dia nak V. Dia nak V bumi. V. Jadi dia kata bumi mengelilingi matahari kan? Jadi maknanya yang tu V linear kita yang yang tu V tu. Okay. Jadi dia bagi kita maklumat apa? Kamu tengok dia bagi jisim bumi, dia bagi pemalagravitian, lepas tu dia bagi kamu tempoh peredaran bumi. Ada maklumat penting yang dia tak bagi. Kalau kata kamu nak pakai formula atas ni, kamu kena ada maklumat apa? Yang ni M sama dengan V kuasa 2R per G kan? Kat sini dia bagi tak M tu? Tak. Tak. Tak bagi kan? Jadi kita tak boleh nak pakai formula tu sebab dia tak bagi kamu jisim matahari. Jadi tapi dalam masa yang sama dia bagi kamu maklumat lain. Dia bagi kamu tempoh peredaran bumi ialah 365 hari dan dia bagi kamu jejari orbit bumi adalah 1.5. Jadi ada tak formula lain yang kamu boleh guna untuk dapat V tadi? Yang berkaitan dengan Pi R. 30. Sebab dia bagi tempoh kan? Jadi kita boleh pakai formula 2 pi R per T. Tapi T ni kena dalam unit apa? Kena dalam apa? Unit dia? Saat kan? Ya. Cuba kita buat kerja ni. Kita tukarkan 365 hari ni jadi saat. Berapa saat? Kena darab apa? Ah, 365 hari kena darab apa dulu? 24. Kena darab 24 sebab satu hari ada 24 jam kan? Jadi bila kita darab dengan 24 kita dah dapat dalam jam. Daripada jam nak jadi minit, darab apa? 60. 20. Sekarang ni dah dalam minit, belum lagi siap kan? Dari minit nak jadi saat, kena darab apa? 60. 60 lagi. Jadi yang ni kita dah dapat dalam saat. Berapa jawapan dia? 31.0. 315. 36000. Apa? Berapa tu? Bagi lengkap. 3153. 3153. Betul? 6000. 6000. 600. Satu point Ada point ke? tak tahu. Kan ada. Tak ada kot. Tak ada. Nanti dalam bentuk piawai kalau ada point-point tu dia besar kan? Dia mesti Tiga. dia besar. Betul? 30 je cikgu. 3053 apa? 30 je dia? Right. Okay. 3153600. Okay, jadi kita masukkan dalam formula ni. R kita ganti dengan apa? Jejari ni kan? Jari. 1.5 ni. Lepas tu tempoh tu kita ganti dengan 31536,000 ni. Okay, jadi dapat berapa V dia? Dapat apa? 29885.77. Betul. Dapat 29885.77. Betul nombor ni? Tak dapat? Dapat? 885.77 meter per saat. Jadi yang ni halaju dia susun halaju bumi mengelilingi matahari kan? Punya lajunya, punya bumi kamu ni tengah bergerak dengan halaju yang sangat tinggi keliling matahari. Untuk kita dapat setahun kita 365 hari ni. Tapi kita tak rasa sebab kita ada graviti tarik kita. Kalau graviti tu tiba-tiba tak ada, kita akan terkeluar daripada bumi. Macam benang yang putus. Kita akan terpelanting dengan halaju 29885.77 meter per saat. Semua benda dalam bumi ni kalau tiba-tiba graviti tak ada, semua akan terkeluar daripada bumi. Okay. Jadi tadi tinggal lagi 8 minit lagi. Kita nak buat soalan last ni. Mari kita tengok macam mana nak buat. Yang ni soalan daripada buku teks. Tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi ialah
2.36 darab 10.06 dan jejari orbit bulan adalah 3.83 darab 10.08. Hitungkan jisim bumi. Dia nak jisim bumi tu. Jadi yang ni advance lagi dari tadi. Macam mana kita nak dapat jisim bumi tu? First kali kena cari apa dulu? Dia bagi tempoh kan? Jadi maknanya mesti kena cari V dulu. Betul tak? Jadi kalau kita cari V, jadi kalau kita cari V tu 2 pi R per T kan. Jadi kita dapat V dulu. Bila dah dapat V tu macam mana dah dapat jisim bumi? Yang ni bulan mengelilingi bumi kan? Tadi kita ada formula V kita yang sama dengan punca kuasa GM per R. GM per R. Jadi dia bagi kamu jejari orbit bulan, maknanya yang ni bumi, yang ni bulan. Dia bagi kamu R dia 3.83. Kita ada maklumat ni. Kita nak M bumi kan? Jadi kita nak M besar ni, betul? Jadi kamu boleh kira dulu V dia. Lepas tu dah dapat V, kamu kena kira masuk dalam formula yang ni untuk kamu cari jisim bumi pula. Faham tak? Yang ni jadi yang ni G ni cikgu bagilah 6 point berapa tadi? 67 darab 10 kuasa negatif 11. Alright, cuba kamu kira dah boleh dapat tak jisim bumi daripada dua equation ni? Berapa dapat V dia dulu? V dapat berapa? Satu kosong 19 point tak tahu lah cikgu. Ya ke? Bukan dapat 1019. Betul kot kamu kira, cikgu yang kira salah. Aku dapat 1019.68. Betul-betul. Sebab tadi dia kata 1 kilometer kan. Jadi patutnya dapat lebih kurang macam tu. Satu berapa tadi? 1019 Point? point 6864. 6869. 69. Okay. Meter per saat. Alright, betul. Jadi tadi dia kata 1 kilometer kan. Jadi betul lah tu. Jadi kita cari pula dia punya M bumi ni. Jadi kita masukkan V ni kat sini. Lepas tu masukkan G dengan R dia. Cikgu kalau saya pindah dulu boleh cikgu? Boleh sebab kita dah ada dah M tadi kan. M sama dengan V kuasa 2R over G. Betul? Boleh.
Cikgu, Ya. saya dapat 5.97 darab 10 kuasa 24. Betul lah tu. Yang tu dah dekat dah dengan 6 kan? 5.97 darab 10 kuasa 24. Unit dia apa ni? kg. kg. Sebab jisim bumi. Ni yang ni soalan ni sama tak dengan atas ni? Ni betul tak cikgu rasa macam repeat ke kita tak buat lagi yang ni? Bumi bergerak dengan matahari dengan tempoh 1 tahun. Sama kan? Cuma dia nak jisim matahari. Yang ni dia tak bagi jisim matahari. Yang ni sebab dia pakai formula sama ke? Jadi yang ni cikgu nak kamu buat sebagai homework boleh? Cik. Nanti kamu akan dapat jawapan dia jisim matahari sebab cikgu punya video ni tinggal 2 minit. Dia tak sempat habis. Boleh tak kamu buat sendiri ni? Cikgu rasa yang ni jalan kerja. Boleh cikgu. Jalan kerja dia sama. Jadi kamu faham kan? Jadi hari ni kita belajar dekat tu je. Jadi cikgu nak kamu siapkan eksperimen kita tu. Nak? Okay. Lepas ni kamu siap eksperimen tu. Lepas tu kalau kamu tak ada kertas graf, kamu boleh printkan kertas graf kamu. Nak? Okey. Okey, jadi kalau tak ada soalan, kita tutup dulu majlis kita. Siapa nak baca? Iman cikgu Iman. Iman, boleh?